Ulul albab! Ulul albab! Beriman, berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, mencapai cita-cita. Setiap langkah maju ke hadapan, mereda liku-liku halangan, menjadi yang pertama di dunia, membawa kejayaan, bersatu bersama, menempuhi rintangan. Ayolah kita semua mencapai cita-cita. Generasi ulul albab, bergerak maju langkah ke hadapan, membawa cita-cita yang tinggi bersama. Itulah kami, kami generasi ulul albab, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, menjadi pegangan sudah panduan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan semua sahabat-sahabat ulul albab sihat-sihat belaka. Pada perjumpaan minggu ini, kumpulan kami iaitu Hafaz is Easy akan berkongsi sedikit ilmu tentang cara-cara untuk menghafal Al-Quran untuk diamalkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, segala-galanya bermula dengan niat, iaitu niat kita untuk menghafal Al-Quran ini adalah untuk dijadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu di dalam membentuk hati, membina kepribadian dan juga perwatakan serta jiwa yang positif. Pada minggu ini, kumpulan kami akan iaitu sahabat-sahabat saya yang seterusnya akan berkongsi tentang tips ataupun cara yang mudah untuk digunakan di dalam menghafal Al-Quran, dan juga sedikit adab ketika membaca Al-Quran, dan juga sedikit video. Mari kita saksikan. Generasi ulul albab, bergerak maju langkah ke hadapan, membawa Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Generasi ulul albab, bergerak maju langkah ke hadapan, membawa cita-cita yang tinggi bersama. Itulah kami, kami generasi ulul albab, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Al-Quran itu akan memberi ketenangan dan kesejahteraan kepada setiap pembacanya apabila mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini terdapat beberapa faedah menjadi hafiz Al-Quran. Okey, yang pertama ialah ayat-ayat suci Al-Quran dapat dijaga. Ini kerana apabila para hafiz dan hafizah mereka menghafal 30 juzuk, maka setiap ayat kalimah-kalimah Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran ini akan dijaga oleh mereka. Maka ayat-ayat Al-Quran ini tidak dapatlah diseleweng oleh golongan-golongan yang sesat. Seterusnya,
Di antara kelebihan menjadi hafiz Al-Quran ialah ia akan memperoleh pahala ibadah membaca Al-Quran. Sebagai contoh, apabila kita membaca surah di dalam solat, maka kita memperoleh pahala tambahan. Sekiranya kita membaca satu huruf, kita akan memperoleh 10 pahala. Tapi jikalau kita membaca satu surah, maka beribu-ribu pahala yang kita akan dapat. Okey, seterusnya di antara kelebihan menjadi hafiz Al-Quran ialah seseorang itu akan menjadi ahlullah yang lebih dan menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Ini kerana setiap hafiz itu mereka akan sentiasa membaca, menghafaz setiap ayat-ayat Al-Quran agar tidak lupa. Maka di situlah ia akan menjadikan seseorang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara kelebihan hafiz Al-Quran juga, mereka dapat memberi syafaat kepada ibu bapa mereka, sebagaimana yang kita ketahui bahawa ibu bapa mereka akan dipakaikan mahkota, iaitu taj di akhirat kelak. Dan seterusnya yang paling kita takutkan sekali bahawa di akhirat, yang mana kita tidak dapat memohon pertolongan daripada sesiapa, maka Al-Quran ini akan menjadi syafaat untuk diri kita, di mana Al-Quran ini akan menjadi pendamping kepada diri kita saat kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu sahaja keterangan yang saya dapat bagi pada petang ini. Seterusnya saya akan kongsikan kepada anda tentang kaedah hafazan tikrar dan beberapa petua hafazan Al-Quran. Perkongsian kali ini akan membincangkan tentang kaedah tikrar. Kaedah tikrar adalah antara kaedah-kaedah hafazan yang diguna pakai oleh kebanyakan para hafiz dan hafizah di Malaysia. Kaedah tikrar dari segi bahasa dipanggil sebagai pengulangan mengikut nombor ayat. Dan dari segi istilahnya, kaedah tikrar iaitu pengulangan menggunakan turutan nombor ayat dalam surah. Kaedah tikrar yang agak popular ini menggunakan otak kiri untuk menghafaz ayat demi ayat. Terdapat satu fakta yang menarik berkaitan dengan kaedah tikrar ini. Tahukah anda? Kaedah tikrar ini akan merangsang penggunaan otak kiri yang kerap. Oleh itu, hafazan yang dilakukan dengan otak kiri adalah berbentuk mengikut turutan dan susunan tertentu secara logik. Jadi, sebab itulah kebanyakan para hafiz dan hafizah mengamalkan penggunaan tikrar ini kerana ianya dapat menyusun ayat-ayat Al-Quran dengan betul dan tepat sekali. Jadi, kita teruskan kepada kaedah hafazan tikrar. Yang pertama, sahabat perlu menghafaz dan membaca ayat Al-Quran yang pertama dengan melihat kepada mushaf dengan pengulangan bacaan sebanyak 7 kali atau lebih. Kebanyakan individu mereka sudah dapat menghafaz dan mengingati ayat Al-Quran dengan sebanyak 7 kali pengulangan. Jika mereka masih tidak mampu untuk mengingatinya, maka disarankan kepada mereka akan menambahkan bilangan pengulangan bacaan dengan melihat seterusnya. Apabila sahabat-sahabat semua telah menguasai ingatan terhadap hafazan ayat yang pertama, jadi para sahabat hendaklah menutup mushaf Al-Quran dan cuba membacanya tanpa melihat mushaf Al-Quran. Okey, itu untuk ayat yang pertama. Untuk ayat yang kedua, kaedah yang sama juga digunakan seperti mana ayat yang pertama tadi. Kita baca sebanyak 7 kali ataupun lebih dan kemudian kita tutup mushaf. Akan tapi yang berbezanya, kita baca dengan mengambil balik ayat yang pertama tadi tanpa melihat mushaf. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan pengulangan tanpa meninggalkan apa-apa ayat yang sebelumnya. Supaya setiap ayat yang kita hafal itu berkaitan dan
berantaian dengan ayat-ayat sebelum dan selepasnya. Jadi apabila kita mengamalkan kaedah ini, kita tidak akan tertinggal mana-mana ayat dan juga kita akan ingat susunan-susunan ayat tersebut. Jadi tidak akan timbullah isu tertukar part terawal yang ni dulu, terlambat yang ni dulu. Dan para sahabat juga disarankan ketika melakukan kaedah takror ini, dalam satu helai muka surat Al-Quran, para sahabat perlu membahagikan sama ada 2 bahagian ataupun 3 bahagian dalam satu muka surat tu. So jadi bila dah habis satu part untuk takror tu, teruskan dengan part yang kedua, dan semasa membaca part yang kedua jangan tinggalkan part yang pertama. Ambil balik dari bahagian yang pertama tu, baca sekaligus dengan bahagian yang kedua, kemudian sambungkan dengan bahagian ketiga. Jadi itulah bermaksud rantaian pengulangan supaya kita tidak tertinggal mana-mana ayat ataupun kita tidak tertukar susunan ayat-ayat tersebut. Sebenarnya terdapat banyak lagi kaedah hafazan Al-Quran yang lain, tetapi pada kali ini kami hanya dapat kongsikan kepada anda antara kaedah hafazan yang paling mudah lah, paling senang untuk dipraktikkan tapi memerlukan kepada pengulangan dan istiqomah terhadap hafazan tu. Dan terdapat beberapa lagi kaedah hafazan Al-Quran yang lain seperti kaedah hafazan Turki Uthmani, kaedah hafazan Al-Baghdadi menggunakan alat ketuk, dan banyak lagi kaedah hafazan yang mempunyai keunikan dan keistimewaannya yang tersendiri. Seterusnya kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu petua hafazan Al-Quran. Di sini saya akan berkongsikan kepada anda beberapa tips untuk memudahkan hafazan kita dan melancarkan ingatan-ingatan kita dalam menghafaz ayat-ayat suci kalam Allah, insya-Allah. Yang pertama, kita hendaklah menggunakan mazhaf yang khusus supaya kita biasa dan selesa dengan mazhaf yang tersebut. Yang kedua, hendaklah kita membaca dengan bacaan yang perlahan. Ini kerana bacaan yang perlahan itu akan lebih jelas dalam ingatan kita berbanding bacaan yang laju. Seterusnya, antara cara untuk memudahkan hafazan kita adalah menghafaz pada waktu prime time, iaitu waktu perdana. Waktu perdana adalah di antara maghrib dan isyak. Ada setengah saintis berkata waktu inilah otak kita kembali fresh. Yang pertama sekali fresh adalah pada waktu subuh. Selepas pada waktu subuh, waktu yang kedua yang otak kita kembali fresh adalah di antara maghrib dan isyak. Kerana setelah seharian kita berpeluh ataupun buat apa-apa kerja, jadi waktu inilah otak kita akan kembali refresh. Jadi memang sangat sesuai lah kita mula menghafaz Al-Quran ataupun menghafaz apa-apa ilmu yang lain pada waktu ini, insya-Allah. Seterusnya, apabila para sahabat berjumpa dengan ayat yang panjang ataupun susah untuk diingati, seperti yang saya beritahu tadilah, apabila kita berhadapan dengan ayat yang susah, itu memerlukan kepada bilangan tikror yang banyak dan kerap. Selagi mana kita tak ingat, segitulah kita banyak kali ulang. InsyaAllah, apabila kita selalu ulang, ianya akan tersemat abadi di minda kita, insya-Allah. Setakat itu saja perkongsian saya. Jadi seterusnya kita pergi kepada slot yang seterusnya. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Mafhumnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin
yang melakukan amal soleh, bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa Al-Quran ini ialah kalamullah yang mulia, maka sehayogianya kita untuk menjaga adab-adab serta tingkah laku kita ketika mana bersama dengan Al-Quran Karim. Di sini disebutkan beberapa adab membaca Al-Quran. Yang pertama, memilih tempat bersih dan utama, khususnya seperti masjid, surau, tempat ibadah dan lain-lain. Membawa maksud kita perlulah berada di tempat yang bersih, jauh daripada segala najis dan kotoran. Dan disunatkan berada di tempat yang sepatutnya lah, seperti masjid, tempat ibadah dan sebagainya. Yang kedua, menghadap kiblat. Disunatkan kita membaca Al-Quran Karim dengan menghadap kiblat, sekiranya berada membaca di luar solat. Yang ketiga, membaca ta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada syaitan rajim, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Karim, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ketika mana kamu hendak membaca Al-Quran, hendaklah membaca isti'azah, ta'awuz isti'azah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Disunatkan kita sebelum melakukan sebarang amal ibadah, dimulakan dengan membaca Bismillah. Yang kelima, khusyuk dan merenung makna ketika membaca Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Hendaklah kita membaca Al-Quran ini dengan mentadabur maknanya serta menghayati segala isi kandungan Al-Quran supaya kita lebih faham dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, membaca Al-Quran dengan salah satu daripada 7 qiraat, cara bacaan yang disepakati. Umumnya, bacaan qiraat sebagaimana yang kita tahu ada 7, dan kita hendaklah membaca dengan wajah yang betul lah, lahjah yang betul, qiraat yang betul. Sebagaimana qiraat bacaan di Malaysia kita ni iaitu qiraat hafsun, membaca dengan cara yang betul dan kaedah yang betul. Dan yang terakhir iaitu membaca Al-Quran dengan tartil. Firman Allah Ta'ala dalam Quran Karim dalam surah Al-Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu membaca Al-Quran ini secara tartil. Tartil bermaksud di sini iaitu kita membaca dengan bertajwid dan iaitu dengan makhraj dan sifat huruf yang betul. Kita hendaklah membaca Al-Quran ini dengan bertajwid, iaitu makhraj dan sifat yang betul, sebagaimana yang telah digariskan para ulama terdahulu dalam perbahasan ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan jelas dan tidak terburu-buru. Qur'ani ulul albab